Tidak kurang hebatnya juga kalau kita lihat Sukan Olimpik tempoh hari pun gilang gemilang juga. Tidak kurang hebatnya juga Sukan Paralimpik ni, Sofia. Ada yang mengatakan mungkin bagi atlet Paralimpik ini boleh kita saksikan prestasi yang lebih bagus berdasarkan track record mereka di Rio 2016. Dan kita akan terus bersama dengan mereka yang kini berada di Tokyo untuk memberikan kita gambaran persediaan atlet kita dan bagaimanakah acara pembukaan rasmi semalam bagi Paralimpik Tokyo 2020. Kita terus bersama dengan Datuk Seri Megati Syariman Zaharuddin, Chef de Mission Sukan Paralimpik Tokyo 2020 dan juga Siti Nuriasah Muhammad Arifin, atlet para olahraga Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kalau kita lihat Datuk Seri dalam perjalanan nak ke mana tu, Datuk Seri? Saya nak ke Aquatic Center, nak tengok atlet kita lah. 10:58 dia punya acara. So we're on the way. Okey, baik, nampak tak Datuk Seri sendiri memberikan sokongan secara depan-depan tu. Okey. Dah lalang Datuk Seri nak melihat prestasi atlet kita tu. Bagaimana Datuk Seri melihat rangkuman keseluruhan atlet-atlet kita ni yang telah pun sampai dekat sana yang akan bersaing nanti? Sebab difahamkan juga bahawa dekat sana pun SOP ketat, di perkampungan sukan pun ketat. Bagaimana barisan atlet, jurulatih dan juga pegawai di sana, Datuk Seri? I think untuk makluman semua atlet di sini, alhamdulillah semua sihat walafiat, semua jaga SOP. Kita everyday buat kita punya daily test, saliva test, dan pagi tadi saya sendiri menjemput dua lagi atlet para badminton, iaitu Charlie Howe dengan Didin Teraso di airport, dan juga coach kami Datuk Rashid Siddiq. So mereka telah on the way ke atlet village untuk berehat dan dia akan teruskan di training lah. So untuk pegawai-pegawai dan juga sekretariat, kami semua pun sihat walafiat, semua pun melalui SOP that is very strict. Tapi saya rasa untuk kali ini saya bangga dengan atlet yang ada ni. They are very focused. We do not care about other people. Kita cuba fikir game kita tak ada rasa berdebar. Mungkin ada sedikit, tapi saya rasa they know what they have to perform lah. Itu yang saya nak bagi tabik kepada mereka. Misi mereka untuk mengecapi pingat emas lah untuk negara. So, tentunya mereka cukup bersemangat dan kita mengharapkan perkara itu. Kita juga bertanyakan kepada Siti Nuriasah lah, sebagai antara atlet yang pernah membawa pingat emas untuk negara dan semalam menjadi flag bearer atau pembawa bendera bagi Malaysia. Bagaimanakah setakat semalam melihat keadaan atlet kita dan juga semangat ketika dan moral bagi atlet Paralimpik di sana ketika ini? Setakat sini semua atlet okey, tak ada masalah. Semangat tu semua ada semangat. Cuma kita perlu inilah macam perlu jaga SOP, sentiasa tangan kena sanitize supaya tak lupa benda-benda ni, supaya bila dah tiba masa kita nak berlawan, tak nak kita miss benda-benda macam itu. Okey, Datuk Seri, seperti mana yang kita tahu bahawa tahun 2016 kita dah pun membawa balik 3 pingat emas kan, dan untuk tahun ini juga kita mengharapkan jumlah emas yang sama. Bagaimana Datuk Seri melihat siapakah yang mungkin boleh menyumbang ataupun prospek emas ni lah, ataupun prospek pingat ni? Datuk Seri memberi gambaran siapakah antara atlet yang boleh kita kategorikan sebagai prospek utama dalam pemburuan pingat, dan andai kata mereka ini gagal untuk mencapai pingat, mungkin kenapa agaknya perkara itu berlaku, Datuk Seri? Okey, saya ingat macam biasa saya akan buat cerita panjang jadi pendek. Kalau you tanya saya, kalau boleh 22 orang ni saya nak dapat emas kalau boleh kan. So memang di pihak di KBS dan juga MSN dan juga Balai Paralimpik Malaysia, kita telah menetapkan insya-Allah mengekalkan 3 pingat emas dan juga di masa kedua pun kita ada 1 gol gangsa. So untuk kali ini kita mungkin letak sasaran daripada 5 atlet. Tidak kira atlet memanah, olahraga atau angkat berat dan juga badminton yang akan meraihkan pingat emas lah. So as a team kita berharap pingat tu datang dari from every corner. And saya pun maklum, untuk makluman adalah 15 orang atlet kita adalah this is their first entry lah, first time masuk Sukan Paralimpik ni. So it will be their first ever major event yang dia join. So bukan saya nak cakap jika mereka tidak dapat capai atau dapatkan sasaran tu, mereka ada sebab atau reason nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia. Tapi saya dah maklumkan kerana dalam 2 tahun ini COVID-19 yang melanda serata dunia, jumlah pertandingan semakin terhad,
dan semakin berkurangan. Dan I think everybody basically adalah equal playing field lah, maknanya semua sama rata. So kalau dia kata yang ni saya tak ada cukup game, sama juga dengan atlet lain. So semua sekarang tanggungjawab di atas atlet masing-masing dan perform yang terbaik. Dan saya rasa saya dah maklumkan kepada mereka, kalau boleh you main mati-matian, you do your very best to show that you are worthy lah. Yang kamu ni memang kamu bersyukur kamu bersini, dan ini adalah bukan untuk kita untuk pendedahan ke untuk mengambil pengalaman, tidak. For you to do your best. Kita ikut macam mana rakyat Jepun, orang Jepun di mana apabila mereka gagal, saya tidak katalah ambil pisau samurai, tapi cuma mengatakan mereka with pride and honor. So you do your very best with pride and honor, and I believe insyaAllah they are there to do what they supposed to do lah. Itulah pandangan saya. Itu kata-kata yang pendek tetapi sangat padu lah ya. Betul. Pride and honor. Kita tanyakan semula kepada Siti Nurhaliza. Dan semalam sebagai individu yang membawa bendera Malaysia di acara pembukaan Paralimpik Tokyo, bagaimanakah perasaannya? Perasaan saya sangat teruja bila dipilih nama sebagai pembawa bendera. Dia rasa gembira sangat sebab benda ni first time saya dapat pegang bendera masa berbarisan. Okey, Siti difahamkan, Siti kata ini merupakan sukan Paralimpik yang terakhir. Sedih saya nak kata ni, kenapa agaknya Siti kata ini yang terakhir? Sebab ni perlawanan belum lagi ni. Adakah salah satu sebabnya mungkin merindukan keluarga ke atau bagaimana, Siti? Sebab saya bersukan bermula sejak umur saya 16 tahun. Tapi masa umur saya 13 tahun saya dah wakil kebangsaan untuk menyertai Youth Game kat Hong Kong. Dari situ saya dah start bersukan sampailah sekarang. Jadi saya rasa dah tiba masa saya untuk berehatlah Tokyo untuk yang 14 ni. Jadi untuk saya dah beri tumpuan kepada keluarga, anak dan suami lah. Okey, tanggungjawab sebagai seorang ibu juga sekarang ni menjadi sasaran ataupun yang kepentingan bagi Siti ya. Dan mungkin akhir sekali kata-kata akhir daripada Datuk Seri sendiri memandangkan atlet kita telah pun berlatih dalam sports bubble dan mungkin sedikit sebanyak tekanan berbeza latihannya. Apakah yang boleh disampaikan buat kesemua kontingen kita di Tokyo ketika ini, Datuk Seri? Macam semalam untuk makluman, Siti, saya juga bersama Siti semalam, we had fun, kita enjoy, kita berbangga dengan pakaian kita, busana kita yang cantik, dan semua atlet negara lain yang mengambil gambar, and we had a very good time. And saya nak maklumkanlah kepada semua atlet yang ada 22 ni, they all semua ni macam adik-beradik saya. I treat them like my brothers, like sisters. Dan saya cuma maklumkan, ladies and gentlemen, let us have fun and let us do our very best and make the country proud. Itu saja saya nak kata. InsyaAllah. Doa kami iringilah sekali kan bersama atlet di sana. Baik, terima kasih Datuk Seri, terima kasih Siti. Okay, all the best untuk atlet-atlet Malaysia. All the best. Assalamualaikum. Make us proud. Assalamualaikum. Baik, itulah dia. Untuk mengetahui anda bahawa Siti Nurhaliza ni sebenarnya merupakan salah seorang atlet acara 400 meter wanita T20 masalah pembelajaran, dan beliau mendapat tempat yang keempat ketika edisi Rio 2016. Dan tentunya daripada Rio sehingga ke kini ada juga antara acara-acara yang telah pun membawa pingat emas untuk negara kita. Baik, kita akan berehat seketika, Afad.